Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka al-halwa dan juga al-asal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka dua benda ni. Yang pertama al-halwa. Orang Melayu kata halwa, maksud dia benda manis. Nabi suka benda yang manis-manis. Wal-asal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat suka dengan madu, dengan honey. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم جاء الرابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang kita gazet masa kuliah kita bulan 9 hari itu. Ini matan dia. Matan maksudnya teks hadis ataupun konten hadis. Dalam bahasa hadis dia panggil matan. Isi hadis itu dia panggil matan. Ini kita baca matan dia. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, mai satu laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, inna akhi istatlaqa batnuh.
Satu orang mai jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, saudara saya diarrhea, cirit-birit, sakit perut." Faqala Rasulullah SAW, "Isqihi asalan." Nabi SAW kata dekat dia, bagi kepada kawan kamu yang diarrhea ni, bagi dekat kawan kamu yang cirit-birit ini, bagi madu dekat dia. Fasaqahu. Maka dia ni pun balik, dia cari madu, dia bagi saudara dia yang sakit perut ni minum madu itu. Summa ja'ahu faqala inni saqaituhu asalan falam yazidhu illa istitlaqan. Lepas dia bagi kepada saudara dia minum madu, tengok-tengok bukan saja tak lega, kau duk lorat. Dia lari balik pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, dia kata, "Inni saqaituhu asalan." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah bagi dah dia minum madu. Saya dah bagi dah, macam tuan suruh, saya dah buat. Falam yazidhu illa istitlaqan." Tapi nampak gaya bukan saja tak baik, kau teruk. Tuan suruh saya bagi madu, saya dah bagi. Nampak gaya bukan sahaja tak baik, bahkan makin teruk. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Kata dalam hadis ni 3 kali. Dia jumpa Nabi, abang kata saudara dia sakit perut, Nabi suruh bagi madu. Dia balik pergi bagi, tak mau lega. Dia mai abang dekat Nabi. Nabi kata balik bagi dia minum madu. Dia balik, dia bagi minum, tak lega. Dia mai jumpa Nabi 3 kali. 3 kali mai, 3 kali Nabi kata dekat dia, bagi dia minum madu. Nabi tidak ubah kepada benda lain. Mai sekali pun Nabi habang kata bagi dia minum madu, mai kali kedua pun Nabi kata bagi dia minum madu, mai kali ketiga pun Nabi kata bagi dia minum madu. Summa jaa ar-rabi'ah. Kali keempat dia mai lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isqihi asalan. Kali keempat mai pun Nabi kata sama juga. Nabi kata bagi dia minum madu. Faqala laqad saqaituh falam yazidhu illa istitlaqan. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah bagi dah." Ni kali keempat dah ni mai tanya ni, dan tiap-tiap kali saya balik saya bagi dia minum madu. Masalahnya dia tak lega, dia makin teruk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqallah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Syekh ni, Nabi kata sadaqallah. Nabi kata Tuhan betul. Cerita orang sakit suruh minum madu ni cerita Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh betul. Kalau hang pi bagi minum tak mau nak baik, bukan Tuhan salah. Sadaqallah. Nabi kata Tuhan kok mana pun betul. Bukan dalam kisah minum madu saja, dalam kisah 30 juzuk Quran, dalam kisah 6,000 ayat Quran, dalam kalam Allah, dalam Quran itu apa yang Allah kata betul. Kalau kita try tak mau nak jadi, bukan salah Allah, bukan Allah kata tu tak betul. Mesti ada tak kena tang-tang mana. Teruskan apa yang Allah suruh buat tu buat. Nabi SAW yakin dia kepada Allah cukup tinggi. Dia tak ubah. Kalau benda tu daripada suruh Allah, daripada perintah Allah, hang mai berapa kali pun Nabi akan suruh benda tu. Pasal apa? Pasal itu Allah suruh. Bila kali keempat dia mai, dia habaq dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, 4 kali dah saya bagi dia minum madu. Bukan sahaja tak lega, makin teruk." Nabi kata dekat dia, "Sadaqallah." Nabi kata Allah betul. "Wa kadzaba batnu akhik." Nabi kata hak tak betul ni perut saudara. Nabi kata. Fasaqahu. Dia pun balik rumah bagi minum lagi sekali.
fabara'a, lega. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang Allah dia suruh kita buat satu benda, kita buat, nampak macam tak mau nak jadi, kita lost confidence dengan Allah, kita hilang keyakinan dekat Allah. Walhal itu ujian Allah. Allah nak tengok sejauh mana hang percaya. Dalam banyak hal pun, kalau Allah suruh buat macam tu, kita buat nampak macam tak mau nak sukses, teruskan buat. Pasal itu Allah suruh. Mungkin first trial tak jadi, second trial tak jadi, satu hari dia akan jadi. Yang tak jadi first, second, third punya cubaan tak jadi. Pasal apa? Pasal Allah saja nak test sejauh mana hang yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bid'i wa huwa nabidhul asal wa kana ahlul Yaman yashrabunah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarab askar fahuwa haram. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, pernah satu orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi anil bid'i, tentang al-bid'u. Al-bid'u ni apa dia? Perahan daripada asal, daripada madu, kemudian diperam. Madu tu simpan lama-lama, peram dia lama-lama, dia dah tak jadi asal, dia dah tak jadi madu, dia jadi al-bid'u. Alif lam ba ta ain, al-bid'u. Al-bid'u ini maksudnya apa dia? Peraman madu, madu yang diperam lama. Satu orang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apa hukum minum al-bid'u? Apa hukum minum madu yang diperam sampai jadi masam? Apa hukum kita minum benda tu? Kata dia ni, wa kana ahlul Yaman yashrabuna. Dia kata kebanyakan, majoriti penduduk Yaman duk minum benda ni. Madu yang diambil daripada lebah ni, dia peram dengan tujuan supaya bila sampai satu tempoh masa, dia jadi mabuk kalau minum. Depa saja peram benda tu supaya bila minum boleh mabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askar fahuwa haram. Nabi kata macam ni, simple aja. Benda apapun, menatang apapun, kalau sekiranya minum boleh jadi mabuk, haram. Nabi kata. Ateh apa nama sekalipun, kalau minum jadi mabuk, haram. Nama dia al-bid'u ke, nama dia al-mizru. Al-mizru ada satu lagi, sebahagian daripada orang Arab dulu daripada uban. Al-mizru ni depa perah, depa peram gandum, ayak gandum, depa peram sampai satu tempoh masa, bila minum mabuk. Dia panggil al-bizru. Al-bid'u, al-bizru. Kalau di Malaysia ni al-ketumu. Al-ketumu. Tak ada dalam hadis. Jangan duk kata tak ada dalam hadis benda ni halal. Dah. Sebab Nabi SAW dia bagi satu guideline umum, satu garis panduan umum. Nabi kata kullu syarab askar. Apa-apa juga jenis minuman yang kalau hampa minum, hampa boleh jadi mabuk, fahuwa haram. Nabi kata haram. Bubuhlah nama apa pun, kalau dia membawa kepada mabuk, maka itu haram. Dalam sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna minal 'inabi khamran wa inna minat tamri khamran wa inna minal asali
tamran khamran wa inna minal burri khamran wa inna minasy-sya'iri khamran. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada An-Nu'man bin Bashir, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata inna minal ainabi khamran. Nabi kata sesungguhnya kadang-kadang daripada perahan anggur boleh jadi arak. Kadang-kadang daripada perahan anggur boleh jadi arak, boleh jadi khamar. Wa inna minat tamri khamran. Nabi kata kadang-kadang perahan daripada tamar, kurma juga boleh jadi arak. Wa inna minal asal khamran. Nabi kata kadang-kadang madu yang diperam juga boleh jadi arak. Wa inna minal burri khamran. Kadang-kadang gandum, ayak gandum yang diperam juga boleh jadi arak. Wa inna minasy-sya'iri khamran. Dan kadang-kadang syair ni jenis gandum juga, cuma biji dia tu besar kecil aja. Kalau diperam boleh jadi mabuk, itu juga dianggap sebagai khamar, sebagai arak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita pasal madu ini banyak sangat khasiat dia. Sehingga kan kalau mimpi, dalam mimpi itu menampakkan kita minum madu, itu mimpi baik. Madu ni kedudukan dia di sisi agama sampai tahap tu. Bukan sahaja dia boleh jadi ubat, bahkan kalau mimpi, kata mimpi kita minum madu, maka itu baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, satu hari Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat dia, Nabi kata, man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha alayya. Man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha alayya. Nabi kata semalam siapa ada mimpi apa-apa, cerita mai kat aku. Nabi kadang-kadang dia habis sembahyang subuh, dia beralih menghadap makmum, ini benda dia akan tanya. Hadis ini diriwayat bukan sekali, ada beberapa kali. Nabi lepas sembahyang subuh, Nabi beralih, Nabi tanya sahabat ada ni. Nabi kata semalam siapa ada mimpi apa-apa, cerita mai kat aku. Fa'aburaha lah. Nabi kata aku akan ta'birkan. Ta'bir bukan tadbir. Ta'bir dengan ain. Aku akan ta'birkan mimpi itu. Aku akan bagi tafsiran kepada mimpi itu. Satu laki-laki angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, saya semalam ada mimpi. Hadis ni panjang, saya ringkaskan. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya ada mimpi. Saya mimpi, saya duduk di satu tempat, saya tengok atas kepala saya ada awan. Awan tu duduk di antara langit dan bumi. Aku nampak, dia kata benda ni, ra'aitu zullatan bainas sama'i wal ardi. Aku melihat zullah, melihat gumpalan awan di antara langit dan bumi. Tiba-tiba daripada awan tu menitik turun dua benda. Satu al-asal, madu, dan satu lagi as-samin, keju. Kalau kita kata hari ni, keju ataupun mentega. Samin ni minyak. Turun daripada awan tu madu dan juga mentega. Dia kata di bawah ni, dia kata aku nampak dalam mimpi aku ada beberapa orang pakat duk tadah tangan, duk nak tadah, nak ambil asal, madu dan juga samin dan juga mentega yang duk menitik turun daripada awan tu. Aku tengok orang hak duk tadah ni, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. Apa maksud mimpi aku itu ya Rasulullah? Dia tanya. Macam kita hari ni lah, mimpi ni dia main macam-macam. Malah ni mimpi jadi Spiderman. Kita punya mimpi ni, kan, malam esok Ultraman. Kita punya mimpi ni, nak tanya siapa pun tak tahu. Sahabat dulu tanya Nabi, ya Rasulullah, saya sudah mimpi macam ni. Sudah nampak awan, daripada awan menitik turun dua benda ni, di bawah ada orang duk tadah. Apa maksud mimpi saya itu ya Rasulullah?
Nabi tak jawab. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Rasulullah, i'zanli fa'a'buraha. Abu Bakar As-Siddiq offer. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya takbirkan mimpi itu? Dalam syarah hadis ni dia cerita. Dia kata, orang yang arif di dalam mentakbir mimpi selepas daripada Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Memang dia diiktiraf dia ni oleh Nabi SAW. Nabi kata dekat dia, silakan wahai Abu Bakar. Abu Bakar mentakbir mimpi itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata awan itu ialah Islam. Dia kata, yang menitik turun daripada awan itu madu dan juga mentega, itulah Quran. Dia kata, yang duk tadah tangan di bawah ni ialah kita-kita ni. Dia kata, ada di kalangan kita ni yang tadah dapat banyak madu dan juga mentega di tangan dia. Ada yang dapat sikit. Ada yang duk tengok saja tak tadah. Abu Bakar kata, itulah gambaran dengan kita yang duk ada ni. Allah turun mai dekat kita Quran, bukan semua orang mau. Ada orang yang mau dan bersungguh-sungguh dia mencari kefahaman tentang Quran. Allah bagi kat dia kefahaman yang banyak. Ada orang yang gitu-gitu hai aja dengan agama ni, dengan kefahaman Quran ini. Dia gitu-gitu hai saja. Allah bagi dekat dia kefahaman yang sikit. Ada orang yang tak kisah. Allah tak bagi dekat dia kefahaman tentang Quran. Kata Abu Bakar As-Siddiq macam tu. Kata Nabi SAW, dia kata, asabta wa akhta'ta. Nabi bagi komen kepada tafsiran yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar tadi. Nabi kata, asabta wa akhta'ta. Ada yang hang kata tu betul, Nabi kata, dan ada yang tak betul. Tafsiran yang dibuat oleh Abu Bakar terhadap mimpi sahabat ni tadi, tafsiran dia tadi ni Nabi kata asabta, ada yang betul, wa akhta'ta, dan ada yang tak betul. Faqala Abu Bakar, Syekh Abu Bakar bila dengar Nabi kata ada betul ada tak betul, dia kata dekat Nabi, dia kata famallazi asabtu wa mallazi akhta'tu. Dia kata, ya Rasulullah, hak betul hak mana, hak tak betul hak mana? Dia nak minta Nabi clarify, dia minta Nabi terangkan hak dia tafsir betul hak mana satu, hak dia tafsir tak betul hak mana satu. Kata hadis tu, fa'aba an yukhbirahu. Nabi SAW enggan untuk nak terang benda tu. Nabi pakai sengak macam tu aja. Maka benda itu kekal rahsia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya apa dia? Dalam hadis tu dia nak bagi tahu kata, bila mimpi tentang asal, tentang madu, tafsiran dia mesti baik. Macam mana kita mimpi jumpa orang yang dah mati, mai jumpa kita pakai baju sabah putih. Daripada hadis-hadis Nabi SAW bagi tahu kata, itu petanda baik nak mai kat kita. Mak kita meninggal lama dah, ayah kita meninggal lama dah, tiba-tiba semalam tidur mimpi dia mai, dia jumpa kita, dia pakai kepiah putih, dia pakai jubah putih, serba putih dia pakai, dia mai jumpa kita, dia senyum aja, lagu tu aja, kita jaga. Dalam takbir mimpi dia kata apa? Itu petanda baik. Apa tahu saya kira, tapi itu adalah satu signal baik. Pasal apa? Pasal pakaian putih itu menunjukkan kebaikan. Sama dengan mimpi asal, mimpi madu. Itu adalah satu petunjuk baik kepada orang yang mendapat mimpi itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita pasal madu. Saya nanti baca dalam tafsir Suratul Nahli, cerita tentang kelebihan madu ini. Ada satu sahabat kita, sebahagian daripada tuan-tuan kenal, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Johari Abdul Wahab. Tuan kenal? Dia doa rajin untuk baca khutbah di Masjid Batu. Dia tuan-tuan, itu sahabat kita dulu duk kerja Kelang, di Kelang Lama. Musababkan kepada dia dengar satu kuliah, satu orang ustaz, Allah buka hati dia.
Kadang-kadang Tuhan dia nak bagi satu hidayah, satu petunjuk kepada orang ni, very simple punya sebab. Tuhan boleh twist kita. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, gangster besar Mekah. Sebut nama dia, sudah mampu menggoncang hati orang. Allah jadikan satu insiden, satu kejadian yang sangat simple. Satu hari dia pergi jumpa kawan-kawan dia, orang duk cerita pasal Muhammad dan pengaruh Muhammad, dia sudah naik angin. Dia challenge dia kata, Umar, hang nak naik angin apa? Adik hang pun sudah ikut Muhammad. Dia dengar tu, toreh dia pergi rumah adik dia. Sampai di sana, kebetulan tengah duk baca surah Taha. Allah saja, simple punya benda. Dia sampai telinga dia tangkap benda tu. Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, dua huruf yang tak tahu apa makna dia. Allah saja yang tahu. Ma anzalna, tidaklah kami turunkan Quran ini melainkan litashqa, melainkan nak bagi satu pengajaran kepada kamu semua. Dengan kerana dengar yang tu, sebab musabak, dengan kerana tu aja bergetar hati dia. Satu manusia yang tidak pernah takut kepada siapa pun, tiba-tiba berguncang hati. Serentak dengan tu, Allah twist dia. Terus nak pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, bila dia masuk, bangkit pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkit berdiri di depan Nabi. Dia kata, kalau Umar mai dengan niat yang tak elok, aku akan menghadapi dia. Nabi kata, dah, duduk. Dia mai kerana Allah hantar dia mai. Masuk Islam Umar. Sahabat kita ni taklah teruk macam tu. Cuma dia tak kisah sebelum tu. Dia duduk kerja Kelang, di Kelang Lama, dengan kerana dengar satu kuliah siapakah, bergegang hati dia. Dia jadi kacau, dia balik rumah jadi kacau. Akhirnya dia decide, masa tu pun dia tak ada sangkut apa, tak ada rumah tangga apa, tak ada lagi. Dia buat keputusan, kata dia nak mengaji agama. Dia pergi pondok Pasir Tumbuh di Kelantan, dia pergi mengaji di sana. Habis di sana, dia pergi Pakistan. Tuan-tuan, daripada zero, dia tak tahu apa, dia pergi Pakistan. 8 tahun dia duduk di Pakistan, dia hafal 30 juzuk Quran. Dia duduk di sana, dia hafal 30 juzuk Quran dan dia belajar hadis selama 8 tahun itu. Quran hafal sekali dengan belajar hadis. Pergi sambung lagi di Yaman 2 tahun, hari ini dia jadi ustaz. Ustaz Johari Abdul Wahab. Dan hari ini, saya nak cerita dia ni apa? Dia jadi usahawan jual madu dan dia sudah jadi jutawan. Dia beritahu saya, dia kata, ya Allahu Akbar Ustaz. Dia kata, saya tak boleh lupa benda ni. Daripada saya dulu tak tahu apa pasal agama. Saya pergi dengar ni, saya jadi satu punya perubahan dalam diri saya. Saya penuh bertekad dalam hati, saya nak mengaji agama, saya nak ambil faham betul-betul, dan saya sungguh-sungguh apa jadi pun saya akan lalui benda ni. Saya pergi di Pakistan, Allah mudahkan saya hafal 30 juzuk Quran, saya belajar hadis 8 tahun duduk di sana, saya belajar hadis ni sungguh-sungguh. Alhamdulillah Ustaz, saya balik mai, selain daripada Allah bagi ilmu dekat saya usaha, saya ikhtiar, tiba-tiba hari ni dia jadi jutawan jual madu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia beritahu kat saya tadi, dia kata last year 2014, last year dia import madu daripada Hadramaut Yaman 40 tan tahun lepas saja. Dan nilai 40 tan itu ialah 12 juta ringgit. Alhamdulillah, dia kata, Allahu Akbar. Apalagi nikmat Allah yang kita nak dustakan, dia kata. Nampak tuan-tuan? Dia mau agama, Allah bagi dekat dia akhirat, dan Allah bagi dekat dia dunia. Rupanya apa Nabi kata dalam hadis tu betul rupanya.
Kalau akhirat yang kita cari, Allah bagi dekat kita dunia dan akhirat. Kalau dunia yang kita cari, Allah bagi dekat kita dunia. Allah tak bagi akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia teks saya tadi petang tadi, dia kata, Ustaz, dia kata madu ni, subhanallah, dia kata, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, betul semuanya. Dia ni tiba-tiba pergi duk cari, duk bagi tahu kat saya ni pasal apa? Dia kata pasal dia tengok zon kuliah GZ malam ni tajuk bab madu. Dia kata, nak abang yang tu. Saya kata, nak suruh saya tolong promosi ke? Dia kata, tak. Saja abang. Dia kata. Itu sebab saya pun tak bagi tahu apa brand dia, saya tak bagi tahu. Pasal saya bukan mempromosi produk dia. Bukan kita nak bagi tahu kata madu itu bagus. Siapa kata bagus? Allah kata bagus di dalam Quran. Siapa kata bagus? Nabi kata bagus. Pasal apa? Pasal Nabi yakin dengan ayat Quran. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 309. Muka surat 309. Dan tengok di bawah sana, firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat 68. Suratul Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ini ayat Quran nak cerita pasal madu. Surah ini nama Suratul Nahli. An-Nahlu makna dia apa? Lebah. Ekoran daripada cerita lebah, Allah nak cerita pasal khasiat madu lebah. Dan telah diwahyukan oleh Tuhan engkau, ya Muhammad, kepada Nahl, kepada lebah. Ambil olehmu, wahai lebah, daripada bukit-bukit buat rumah engkau. Allah perintah kepada lebah. Allah kata kepada lebah, anittakhizi minal jibali buyutan. Pi di bukit, buat rumah di bukit. Tuhan suruh lebah pi buat rumah di bukit. Dan buatlah rumah di pokok-pokok kayu, dan daripada barang yang perbuat mereka itu manusia, bagi engkau akan sarang. Tuhan suruh lebah ni pi duduk, sama ada duduk di bukit, ataupun pi duduk di pokok-pokok kayu, ataupun duduk di mana-mana sarang yang manusia buat bagi. Tuan-tuan tengok hari ini lebah taat tak perintah Allah? Masya Allah. Lebah taat perintah Allah. Lebah tak masuk universiti. Lebah tak masuk politeknik. Lebah tak masuk maktab perguruan. Lebah tak masuk sekolah menengah. Lebah tidak ada sekolah rendah. Tapi lebah boleh taat perintah Allah. Manusia mengaji universiti, mengaji di institusi pengajian tinggi, mengaji sekolah, masuk lagi macam-macam kursus-kursus profesional dan sebagainya, gagal mentaati perintah Allah. Allah kata dekat lebah, pergi di bukit buat sarang, pergi cari mana-mana pokok yang sesuai buat sarang, ataupun kalau ada manusia buat sarang, duduk di sarang itu. Hari ini lebah sudah taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lebah ada dua bahagian. Satu, lebah liang, dia kata. Lebah liang bersarang di bukit dan di pokok kayu. Ini lebah liang, tak ada siapa bela dia. Dia sendiri pergi cari kehidupan dia. Dia pandai duduk di bukit, dia duduk di pokok-pokok kayu. Dan lagi satu, lebah jinak, dia kata. Lebah jinak, jangan ingat dia tak sengat kita, dia sengat juga. Lebah jinak. Pasal apa? Pasal bersarang dia di tempat yang diperbuat beri. Dia kata, maksudnya orang buat sarang kat dia, dia duduk situ. Ini dia panggil lebah jinak, dia kata. Ini ada di negeri Taif. Lebah orang perbela.
boleh beri lebah duduk bela di sarang mana yang kita suka. Dia kata di Taif ni. Penulis kitab ini, dia bawa contoh di Taif. Di mana-mana pun ada. Kata Ustaz Johari kita tadi, dia kata di Yaman menjadi satu usaha besar-besaran bela lebah untuk menghasilkan madu ini. Dan dia kata yang uniknya ada satu lagi, dia kata lebah liang. Tapi orang buat dekat dia sarang untuk apabila dia nak produce madu, dia timai di sarang tu. Tapi dia tak duduk di sarang tu. Dia duduk di bukit, dia duduk di pokok, dia duduk di apa. Tapi orang buat, manusia buat satu sarang dekat dia. Bila dia nak produce, bila dia nak hasilkan madu, dia akan main di situ. Ada juga, dia kata macam tu di Yaman. Dia hantar pula tadi video main kat saya. Mau minta sekali lagi. Hantar main pula. Dia kata tempat yang disediakan. Dia pun tak duduk situ. Dia kata lebah ni lebah liang. Tapi bila mai tang dia nak buat keluar madu dia nanti mai tang tu. Subhanallah. Rupa-rupanya Quran sudah cerita benda ni. Baik. Firman Allah, "Summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dhulula." Kemudian makan olehmu wahai lebah daripada segala buah-buah kayu. Tuhan suruh lebah pergi makan buah kayu. Maka jalan olehmu akan segala jalan Tuhan pada tuntut buah kayu itu. Zulula, yakni dimudahkan engkau wahai lebah cari jalan untuk nak mencari manisan. Allah bagi kemudahan kepada lebah ni untuk nak cari makanan dia. Dia makan apa? Dia makan pokok-pokok yang manis-manis. Dan kemudian dia menghasilkan madu lebah yang jauh lebih manis daripada pokok yang dia makan. Tiada payah dan tiada sesat daripada sarang. Dan lebih hebat lagi, dia duduklah di mana pun, dia pergi cari makan di mana pun, dia balik jumpa rumah dia. Bukan ada satu traffic light, bukan ada satu simpang dia duduk terbang ke atas tu. Kita ni jalan dengan peta, dengan traffic light, dengan Waze ada hari ni. Pun cari masjid Matang Buluh tak jumpa. Tak jumpa. Duduk terajak pergi balik duduk terajak pergi balik ni, lagu tu. Ada tiap-tiap kali jumpa ustaz, soalan sama dia bagi. Saya sampai dah tahu dah dia nak kata apa. Tak kata kat anak saya, kita tengok sekali dia ni nanti kata apa. Dia nanti tanya, ustaz ni kuliah ustaz di masjid besar tu bila tu? Soalan tu 10 kali jumpa, 10 kali tanya. 10 kali jumpa, dia nampak Allah jumpa orang tua ni. Soalan tu main dalam kepala dia. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni kuliah ustaz masjid besar pada Batih tu bila tu? Saya ni duk ingat nak kata berapa kali dah duk tanya aku soalan ni. Sekali pun aku tak pernah nampak ramai lagi. Dia terkejut, dia panik, dia jumpa kita, dia tak tahu nak tanya apa. Soalan tu keluar. Itu soalan spot. Yang kita spot memang kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang macam tu. Cari tak jumpa. Lebah, dia keluar daripada sarang dia, dia pilah cari sampai berapa kilometer pun dia terbang pergi cari manis-manisan untuk makanan dia ni. Dia kata apa di sini? Dia akan balik ke sarang dia. Tidak sesat. Allah bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jika jauh sekalipun, tempat dia pergi cari makan tu, walau jauh sekalipun, dia balik semula ke sarang dia. Dia tidak sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar daripada perut lebah itu asal, dia kata. Keluar daripada perut lebah itu manisan lebah ataupun madu yang bersalah-salahan warnanya. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna merah. Kadar buah kayu dan bunga sama ada putih, merah yang diisap oleh lebah itu ke dalam perutnya. Madu dia keluar ni berbagai color. Color tu bergantung kepada apa? Bergantung kepada benda dia pergi makan. Kalau buah kayu yang dia makan tu color kuning, dia menghasilkan madu lebah kuning. Kalau buah kayu yang dia makan tu color merah merun, dia akan menghasilkan madu lebah berwarna merah merun. Macam itulah keadaan dia kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang ni fokus dia. Apa dia? Fihi shifaun linnas. Ini ayat dia. Maksud dia apa? Padanya, yakni pada madu yang keluar daripada perut lebah itu
menjadi syifa, menjadi ubat kepada manusia daripada segala penyakit badan. Untuk ingat balik bulan 9 punya kuliah, saya cerita satu sahabat kita ni yang pergi di Jerman. Oh, ada buat tak anggur dulu ni yang berat kan. Satu sahabat kita pergi di Jerman, tiba-tiba dia collapse di Jerman. Daripada bilik hotel, orang bawa pergi hospital, doktor bagi antibiotik, tiba-tiba dia tak respon kepada antibiotik tu, dia koma. Turun main segala pakar yang hebat-hebat main, macam-macam mereka buat. Nampak tak ada harapan. Sampai doktor semua give up, doktor semua dah panggil family, dah bagi tahu dekat bini dia, kata kami tak boleh tolong. Ini saja yang kami boleh buat, kami pun tak tahu apa ubat dah nak bagi dekat dia. Cerita dia, kami serah balik ke hampa, apa nak buat, guna buat. Bini habis punya fikir, akhirnya nak cari cara agama lah. Ni dah tak tahu dah, doktor dah surrender. Akhirnya dia bagi apa? Asal, madu, ajuh korma dan habbatu sauda. Dia bagi 3 benda ni saja. Bismillah, bagi makan. Bismillah, makan. Dengan hati yang bulat yakin Allah saja boleh tolong. Lah ni aku balik kepada basic. We go back to the basic. Basic dia apa dia? Quran hadis bagi tahu ini benda syifa. Ini benda adalah menjadi penawar, syifaun linnas, menjadi penawar kepada manusia. Bismillah suap, bismillah suap, masuklah kok mana pun, masuk dalam badan dia. Allah Subhanahu wa taala, God is great. Tuhan Maha Besar. Tiba-tiba respon. And finally dah balik Malaysia, dah sihat, sembang darah balik dah lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, saya satu benda ni saya tak tahulah. Saya surrender dengan Tuhan. Dia kata saya surrender dengan Tuhan. Terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah duduk di ambang maut, bila kita dah duduk di pintu kematian, tiba-tiba Allah bagi balik nyawa dekat kita. Tak ada perkataan boleh ucap, tuan-tuan. Melainkan yang mata berlenang, mulut sebut alhamdulillah, hati dipenuhi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kebenaran ayat Allah yang ada dalam Quran. Dia kata apa? Fihi, pada madu itu, syifaun linnas, menjadi penawar kepada manusia daripada segala penyakit badan. Quran ubat penyakit hati. Jika sekiranya faham makna Quran daripada kufur dan syirik dan jahil dan dalalah, maka sabit kepada mensabitkan tauhid dan iman akan Islam itu. Dia kata macam mana Quran itu ubat kepada hati, maka madu lebah ini ubat untuk anggota badan. Dia kata lagu tu. Maka ma'rifatullah dan segala suruh Allah, di situlah kita kenal betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Bahwasanya pada yang demikian itu beberapa alamat tanda yang menunjuk atas kekuasaan Allah dan wahdaniyatullah. Yang tu menunjuk kata Allah Tuhan Maha Besar, dan sifat wahdaniyah Allah itu ternampak di situ bagi kaum yang berfikir dengan akal mereka itu pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Itu benda ni kita cerita, kita tak lalu, kita tak berapa rasa. Tapi orang yang lalu dia akan rasa. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya study tengok pasal lebah ni. Rupa-rupanya tuan-tuan ni yang kata hebat ciptaan Allah ni. Rupa-rupanya lebah ni dia ada lebih daripada 20,000 spesies. Ni yang Tuhan buat ni, kita duk ingat Tuhan buat lebah ya. Lebah yang Tuhan buat ni lebih daripada 20,000 spesies. Jenis lebah ni. Dan lebah ni dia kata hidup di mana-mana. Mana-mana negeri, mana-mana negara, mana-mana benua, kecuali Antartika saja dia tak ada. Yang tu tempat polar bear duduk. Lebah tak ada itu. Lain daripada Antartika, selain daripada kutub
utara, selatan tempat sejuk. Selain daripada tu lebah ada. Walaupun di kedai air kacang ada lebah ni. Pasal apa? Pasal ada ayam gula. Mana? Dia ada di sana. Ni yang kata lebah ni, dia ada di mana-mana. Dia kata secara umumnya lebah ni terbahagi kepada 3 jenis. 3 jenis bagi setiap kumpulan, ataupun dia sebut koloni. Bagi tiap-tiap koloni ni, dalam tu ada 3 keanggotaan lebah. Siapa buat kajian ni tuan-tuan ni? Siapa buat kajian ni? Haji Ismail kah? Haji Ali kah? Tak nak. Orang putih buat kajian. Kita baca Quran tapi tak dan kaji. Pasal kita kalut benda lain. Orang putih yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak study Quran, mereka pergi buat kajian. Tuan-tuan tengok National Geographic tu. Itu kajian. Itu kajian. Dia boleh pergi tunggu, dia boleh bawa teropong, dia boleh bawa mikroskop, dia boleh buat kaji satu-satu benda. Mereka ni just waiting masa yang sesuai untuk nak trigger, untuk nak masuk Islam. Mereka dah nampak dah kebesaran Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Mereka dah nampak dah. Mereka tak dapat hidayah Allah. Kita ni dapat hidayah Allah, tapi tak kaji apa. Kita ni wa insun mata kaji. Ngawal lah tu. Kita ni macam tu. Kita tak macam mereka. Mereka kaji lebah. Mereka dapati lebah terdiri daripada koloni. Terdiri daripada kelompok-kelompok lebah. Dalam tiap-tiap satu koloni, tiap-tiap satu kelompok tu akan ada 3 macam lebah. Mereka kata. Satu, dia panggil lebah queen. Lebah ratu. Dia panggil. Dia kaji pula lebah ratu ni, ambil, bawa pergi lab, bubuh bawah mikroskop. Ni nak cerita kebesaran Allah. Tuan-tuan ingat kuliah kita hari itu, kita cerita kebesaran Allah tentang lautan yang Allah buat dalam dunia ni. Finally, akhirnya kita rasa Masya Allah, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Lautan saja Allah boleh buat sampai macam tu. Hari ni, cuba kita tengok lebah. Tiap-tiap kumpulan lebah yang duduk di satu-satu tempat tu ada 3. Satu, dia kata lebah ratu. Ataupun lebah queen. Yang lebah ratu ini duduk di situ sekok aja. Dalam kelompok yang duduk tu, lebah ratu ni sekok saja. Dan bentuk fizikal dia lain daripada ribu lebah lain. Bentuk dia besar. Lebah ratu ni bentuk dia besar. Dia mampu bertelung lebih daripada 2,000 biji telur sehari. Allahu Akbar tuan-tuan. Belum pergi buat kajian. Habang pun perlu ni. Baru habang. Kawan habis buat kajian . Yang kata lebah ratu tu, sehari dia boleh produce telur 2,000 biji sehari. Dan kalau mati lebah ratu ni, dia akan mai ganti sekok lagi. Siapa kontrol ni? Duk main sekok-sekok ni, siapa kontrol? Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Tuan-tuan, kita duk tengok ni Tuhan duk buat segala benda yang ada atas muka bumi. Tuhan duk urus tentang hal malapetaka, bencana dan sebagainya. Kita tak pernah sangka benda yang sekecil ini Allah kontrol. Itu sebab kata ilmu Allah. Yang kata ilmu Allah ni apa dia? Allah tahu bukan sahaja berapa helai daun ada di atas muka bumi ni. Bahkan Allah tahu daripada helaian daun yang ada ni, nak luruh berapa helai hari ni. Tuhan tahu. Ya Allah, tuan-tuan. Kalau dah tuan-tuan kenal Tuhan sampai macam tu, apa hal tuan-tuan duk lawan hukum Allah? Apa hal? Kita tak boleh lawan. Kita tidak ada suara untuk nak lawan Allah. Pasal apa? Pasal Allah is great. Dia kata, Allah Tuhan Maha Besar. Tak boleh lawan dia. Allah buat lebah. Allah jadikan dalam tiap-tiap kumpulan itu satu saja ratu dia. Dan ratu ni bila mati, dia ada pass baton kepada satu lagi akan naik menjadi ratu. Dan dia bertelung sehari 2,000 biji. Dan yang kedua yang ada dalam kelompok lebah itu, dia kata lebah betina. Lebah betina ni banyak dalam satu-satu kumpulan, dalam satu-satu koloni dia tu, lebah betina lah yang paling banyak.
Dalam tiap-tiap koloni itu, dia mencapai bilangan 30,000 ke 60,000 ekor lebah betina. Bila kita tengok sarang lebah tu, kita tengok dia punya grup dia, banyak dalam tu lebah betina. Dia boleh ada sampai 30,000 sampai 60,000 ekor. Siapa yang menentukan ratio ni? Nisbah. Satu ratu lebah, 30 ke 60,000 lebah betina, dan lagi satu yang ada dalam kelompok, dalam koloni itu adalah lebah jantan. Lebah jantan, Allah akan pastikan tidak ada banyak. Dia hanya bilangan ratus saja, tidak sampai 1,000. Bayangkan itu satu koloni. Satu puak, satu kawan lebah itu, satu ratu, puluh ribu lebah betina dan ratus lebah jantan. Nisbah ini siapa yang kontrol? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kontrol. Ni yang ayat ni nak bagi tahu. Kata kalau kita tahu benda ni, kita tahu besarnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tahukah tuan-tuan? Ini satu soalan. Bukan test. Boleh jawab pun tak apa, tak boleh jawab pun saya nanti abang. Tahukah tuan-tuan apa akan jadi kepada lebah apabila dia sengat orang? Yes, dia akan mati. Within minutes, dia akan mati. Sekong lebah, dia main sengat kita, tu dia punya jarum dia duduk di ujung badan dia tu. Dia sengat, dia cucuk kita, dia akan terbang. Sengat dia tinggal dekat kita. Dia terbang within minutes, dalam beberapa minit dia akan mati. Siapa yang menentukan peraturan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, dia kontrol benda dalam dunia ni daripada sebesar-besar benda. Malapetaka besar yang nak jadi dalam dunia ni, gempa bumi yang nak jadi, tsunami yang nak jadi, di bawah kontrol Allah, sampai kepada lebah sekong. Diketik satu orang, lebah tu akan mati dalam beberapa minit, juga tertakluk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tersirat di sebalik ilmu tafsir Al-Quran, tuan-tuan. Bila kita belajar tafsir Al-Quran ni, dia nak bawa kita pergi sampai ke satu tahap, kita sebut di mulut, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah cerita yang dikatakan lebah ini. Dalam 20,000 spesies ataupun 60,000 spesies hadu ada amat di kalangan lebah itu, dia kata hanya 7 spesies sahaja yang menghasilkan madu. Kita pun tak tahu. Kita duk ingat kalau nama dia lebah, dia menghasilkan madu. Tak. Bukan semua lebah menghasilkan madu ni. Hak kita duk baca yang kata madu lebah ini fihi syifa'un linnas. Pada lebah itu ada madu yang menjadi penawar kepada segala penyakit manusia. Nabi kata apa? Melainkan as-sam. Sam maksud dia apa? Mati. Madu lebah ni menjadi syifa, menjadi penawar kepada segala penyakit, melainkan mati. Mati tak ada ubat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila dia mai detik kematian, tidak akan lewat, tidak akan awal, even 1 second. Yang tu tak ada ubat. Hang duit banyak mana pun, hang kaya macam mana pun, bila mai tempoh ajal, habis. Kalau sakit belum sampai ajal, ubat dia banyak. Likulli da'in dawa. Nabi kata, bagi setiap penyakit aku sediakan dah penawar dia. Hampa kena cari. Di antara benda yang menjadi penawar dia apa dia? Di antara benda yang menjadi penawar ni ialah madu lebah. Bukan semua lebah menghasilkan madu. Dia kata daripada 20,000 spesies lebah itu, hanya ada 7 spesies sahaja yang produce madu, dia kata. Dan antara satu spesies dengan spesies yang lain tak sama. Lebah yang 7 jenis yang menghasilkan madu ni pula, antara satu dengan satu tak sama pula. Tuhan buat. Subhanallah. Dia nak cerita kat kita, maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi kreativiti, Allah ni maha kreatif.
Manusia ni cerdik bangsa apa tuan-tuan? Melayu pula. Melayu ni Jepun cerdik tuan-tuan. Apa benda yang dia tak boleh reka Jepun ni? Thailand cerdik juga, tapi cerdik meniru. Cerdik juga tu pun, cerdik juga. Ni hak duk reka buat benda ni, dia menjadi orang yang merintis mereka ni Jepun. Habis cerdik Jepun ni pun, last dia balik ke point mula balik. Contoh kita kata apa? Kunci motor. Dia buat kunci motor. Produk dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-1000, yang ke-5000, yang ke-10,000, apa semua, hak ni semua hantar pi Asia, yang ni semua hantar pi Europe, yang ni semua hantar pi Middle East, yang ni semua. Last kali tu, mata kunci tu, last kali dia balik sama balik. Hak dia hantar pi Middle East, yang pi ke Dubai tu ada di Palawates biji. Kunci tu dia jadi sama. Kadang-kadang dalam Palawates ada dua motor boleh pakai switch, boleh share kunci. Makna kata habis dah cerdik dia habis. Tu dia panggil habis cerdik. Habis cerdik, dia balik asas. Tak boleh pi dah. Dia punya kecerdikan manusia ni, dia ada limitation, dia ada limit dia ada batas dia sampai tentu perdepum habis cerdik dah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan maha cerdik, maha kreatif. Dia boleh buat segala-galanya tanpa siapa boleh lawan dia. Tuan-tuan, Allah buat berbagai-bagai spesies lebah. Daripada ribu-ribu, puluh ribu spesies, 7 saja Allah bagi jadi lebah yang boleh hasilkan madu. Dan lebah-lebah yang menghasilkan madu ni rupa tak sama. Ada yang berbeza rupa, ada yang berbeza warna, ada yang berbeza jumlah madu yang dihasilkan. Nampak detailnya ilmu Allah ni, detailnya. Dia kata warna, dia kata ada lebah belang kuning hitam. Yang tu ramai duk ada kat belah ni. Lebah jenis belang kuning hitam. Ada lebah yang belang putih hitam. Yang tu kita tak aja nampak kot ni. Mungkin dia ada kat belah Czechoslovakia sana. Hak belang putih hitam. Ada lebah yang badan dia berbulu. Ada lebah yang tak ada bulu. Ada lebah yang bentuk badan dia bujung panjang. Ada lebah yang Allah jadikan badan dia bujung nak bulat. Ni di kalangan 7 spesies yang boleh menghasilkan madu ni. Dan di antara spesies-spesies itu pula ada yang dia boleh produce, yang dia boleh hasilkan madu di antara 1 ke 3 kilo saja setahun. 1 ke 3 kilo saja setahun, dia tak lebih. Macam orang paling terror boleh beranak 15 anak. Berapa Syed? 22. Tuan Syed kita kata adik-beradik dia, jangan main dengan dia ni. Satu ibu saya, 22 anak. Siapa boleh challenge kat tangan? Ada yang Allah bagi macam tu. Lebah ada yang setahun habis dia punya usaha nak produce madu dia 1 ke 3 kilo. Ada 2 ke 5 kilo. Ada jenis yang 15 ke 25 kilo. Ada jenis 20 ke 60 kilo setahun. Ni manusia buat kajian tuan-tuan. Ini finding yang mereka dapat. Yang benda ni semua dia balik kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mencipta benda-benda ni dengan kepelbagaian benda ni. Maha suci Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Tuhan maha kuasa. Itu yang dia bagi tahu di sana tu. Dia kata apa? Dia kata bila kita buat kajian tentang benda ni, kita nampak kekuasaan Allah dan sifat wahdaniyatullah kita boleh nampak. Firman Allah, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Yang ni dia habis cerita lebah, dia umai cerita lain pula. Dia dah masuk spesies lain pula. Dia cerita apa? Dia kata wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Dia beritahu lah ayat ni, dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang mencipta kamu. Daripada tak ada, Tuhan bagi kamu ada. Dan dialah Tuhan yang mematikan kamu apabila habis ajal kamu. Ajal ni maksud apa tuan-tuan? Ajal maksud dia tempoh. Ajal tu maksud dia tempoh. Satu orang itu, dia habaq saya berita orang sakit. Saya jawab balik, saya kata syifa ajil.
syifa ajil, maksudnya kesembuhan yang segera. Tapi kerana saya tulis tu syifa ajil, dia terkejut. Dia tanya saya balik. Dia kata, Ustaz, syifa tu saya tahu penawang. Ajil tu apa? Ajal mati ke, dia kata. Dia duk ingat saya minta supaya mati wang kawan yang sakit tu. Bukan. Saya kata bahasa Arab ni tu bahaya. Alif dengan ain makna utara dengan selatan. Bila kata ajil dengan ain, maksudnya segera. Kalau ajal, tu baru maksud mati. Bukan ain dengan alif. Alif, jim, lam. Ajal, tu maksudnya tempoh mati. Oh, jadi doa bagi baik cepat. Okey. Terima kasih Ustaz. Dia sudah takut. Tuan-tuan, bila tak tahu ni, dia sudah jadi takut. Kan? Baik. So, di sini dia nak beritahu apa? Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Kamu Allah cipta. Dan Allah yang akan mematikan kamu. Tuan-tuan, kematian satu orang Allah aja yang tahu macam mana. Kita tak tahu. Ni dalam seminggu ni, lu tengok dalam Facebook di Taiping baru ni. Umur 70 lebih. Cina, umur 70 lebih. Mati seorang-seorang dalam rumah. Dia penyakit prostat. Duk pakai kampit ayam kencin. Beg plastik. Duk seorang. Bini tak ada, anak tak ada, apa tak ada, duk dalam rumah seorang. Dia upah satu orang sebulan sekali main cuci rumah dia, cuci luang-luang ni apa semua samun. Kebetulan hari kawan tu nak main cuci, main duk panggil-panggil tak ada siapa respon, panggil-panggil tak ada siapa respon. Isteri kata siapa, kereta duk ada. Tak senang hati pergi buat report. Orang main buka-buka tengok mati hati-hati. Forensik main check, kata dipercaya dia baru mati dalam beberapa jam saja. Nampak tuan-tuan, itu habuan dia. Habuan dia. Anak boleh ada berapa orang pun, tapi nak habis kita tu tak tahu lagu mana. Anak ada tak ada, kita seorang kan tak tahu, tuan-tuan, tak tahu. Saya dah dekat nak keluar mai, dia hantar mai pula satu kejadian di highway utara selatan. Satu budak perempuan bawa proton perdana, tiba-tiba kereta api berhenti melentang macam tu. Satu orang lelaki keluar, lari masuk dalam semak. Macam tu punya kejadian jadi di tengah highway. Siapa nak sangka? Orang tengok nampak suspicious, nampak mencurigakan, berhenti tengok, rupanya perempuan dah kena kelak tengkok dalam kereta. Last keluar satu report, dipercayai yang buat tu adalah teman laki-laki dia. Budak ni budak student UiTM. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni, ending ni, tak tahu macam mana ni. Kita tak boleh garanti, kata kita dengan ada family, kita dengan ada duit, kita dengan ada kenalan ramai, kita dengan kita garanti kita akan mati proper. Tak mesti, tuan-tuan, tak mesti. Tuhan punya aturan ni, Tuhan dah atur macam mana kita tak tahu. Dia nak bagi kita ni suami isteri, suami mati dulu, tinggal isteri akhirnya mati seorang dalam rumah. Boleh jadi. Allah bagi kat kita anak ramai, akhirnya anak semua keluar piduk di manakah, tinggal kita seorang mati seorang. Boleh jadi. Ada yang mati jiran sebelah rumah, tahu-tahu bau bad smell, bau busuk daripada rumah dia ni. Telefon, tak ada jawab, tak ada respon. Kereta ada, rumah tutup. Tapi daripada sehari ke sehari, bau busuk makin kuat. Rasa tak senang, bagitahu jiran balik ni, bagitahu pakat domai tunggu depan rumah ni nak buat macam mana. Takkan kita nak pecah pintu rumah dia, apa-apa, pergi report polis. Polis main buka-buka tengok, mati. 4 hari dah bolat dah. Ending hidup kita. Itu physical ending. Dari segi ending keagamaan pun kita tak tahu macam mana. Kita mati dalam keadaan cantik, kita boleh ingat kepada Allah, mulut boleh mengucap kata-kata, kita tak tahu, tuan-tuan. Allah jadikan benda ni, tiap-tiap orang tak tahu dia punya ending masing-masing, adalah hikmah yang besar kepada kita semua. Dia suruh kita at any time mesti get prepared, get ready. Bila pun Allah nak switch off kita dalam keadaan ready untuk nak menghadap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan sebut wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Tuhan cipta kamu, Tuhan yang akan mematikan kamu. Macam mana? Tuhan saja yang tahu. Kemudian memati Allah akan kamu apabila sampai ajal kamu. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Tuhan duk cerita ni. Tuhan duk cerita tentang habuan masing-masing orang yang tak tahu macam mana.
Di kalangan manusia ini, ada mereka yang dikembalikan pada sehina-hina umur, tua dan nyanyuk. Ada. Itu sebab tuan-tuan, kalau Allah bagi kita ni hidup, dia bagi kita sakit seminggu, jalan cantik. Kalau boleh pilih, kita nak minta macam tu dekat Tuhan. Tak semua orang dapat macam tu. Ada orang Tuhan drank dia. Tuhan drank dia. 5 tahun bedridden. Tidur atas katil, kerah kediang 5 tahun. Tidak boleh urus diri sendiri. Kalau bini masih ada, harap bini tolong tengok. Kalau suami ada, harap suami tolong tengok. Kalau anak-anak ada, harap anak-anak tolong tengok. Bedridden 5 tahun. Pakai pampers 5 tahun. Nak bangkit mandi tak boleh 5 tahun. Tak kenal orang mai ziarah 5 tahun. Ada orang, Allah sebut dalam ayat ni, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, dan di kalangan kamu ada yang kami kembalikan dia ke sehina-hina umur, tua bahkan sampai nyanyuk. Tuhan bagi macam tu. Habuan ni kita tak tahu. Tidak ada seorang boleh cakap besang, boleh buka kancing baju, boleh pukul dada tentang ending hidup dia, tentang kesudahan hidup dia. Tak boleh. Pasal dia pun tak tahu macam mana. Ada yang Allah bagi kat dia cantik. Satu family ada 5 orang, 5 bagi mati sekali kapal terbang crash. Alhamdulillah. Siapa tak gaduh sakit kepala pasal siapa? Semua sekali jalan. Alhamdulillah. Benda ni tak boleh minta. Allah bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada yang Allah tarik umur sampai 80, sampai 90. Allah bagi dekat dia penyakit Alzheimer's disease. Alzheimer's ni apa dia, tuan? Penyakit neuro. Penyakit yang melibatkan saraf. Tiba-tiba tak lalu makan, tiba-tiba dia kesit. Tahu kesit? Dia kecut. Tiba-tiba dia main Parkinson. Ini semua penyakit neuro, penyakit melibatkan saraf. Dia main Parkinson, pegang benda getak-getak tumpah. Dia main macam tu dulu. Lepas tu badan kau duk kecil, kau duk kesit, bercakap dah apa dah. Dan Alzheimer's disease ni dia tak kenal orang, dia lupa. Baru tak syat orang abang lupa. Dia main satu tahap, bini dia hadut jaga dia selama dia sakit 5 tahun, dia tak kenal. Tak kenal. Bini ni keluar air mata derah, abang saya ni, abang saya. Hang siapa? Katanya. Tuan-tuan, habuan dia, Allah bagi kat dia macam tu. Wal'iyazubillah. Semua benda ni, tujuan Allah satu aja. Dia nak bagi kita insaf. Dia nak bagi kita insaf. Insaf ni maksudnya apa? Selama hidup, selama sehat, kita jadilah satu orang yang semua orang sayang kita. Kalau ditakdirkan ending kita macam tu, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita jadi suami dia. Kita suami yang penyayang. Sampai kita jadi macam tu 10 tahun. Dia jaga kita dengan penuh kasih sayang. Pasal apa? Pasal dia mengenangkan 50 tahun kita jadi orang yang penyayang dekat dia. Allah nak bagi tu kat kita, bagi pengajaran tu dekat kita. Tak usah sombong, tak usah bongkak, tak usah semua benda tak elok ni. Pasal apa? Pasal satu hari kita berharap kepada bantuan orang untuk nak bantu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, ada di kalangan kamu man yuraddu ila ardhalil umur, yang aku drag dia, aku lanjutkan umur dia sampai tua nyanyuk. Firman Allah, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya apabila dia nyanyuk, dia tidak tahu kemudian daripada tahu akan sesuatu itu seperti kanak-kanak. Daripada satu orang dia yang memory cukup bagus, tiba-tiba zero memory dia, kena format kosong balik, tak ada apa. Kita duk guna komputer tu, kita belajar benda ni, kosong memory dia. Daripada dia satu orang yang cukup ingat, tuan-tuan, numbers dia boleh ingat, numbers. Anak dia ada 6 orang, tiap-tiap seorang punya IC number dia ingat.
Nombor telefon, tak payah store dalam memory phone semua. Dua ada dalam kepala dia. Abang ya, ni long punya nombor berapa? Terus bagi. Nombor rumah, nombor telefon tangan, nombor kereta, nombor IC, semua dua ada dalam memory dia. Satu masa dulu. Dia main satu masa, dia tak semayang lagi, dia kata dia semayang dah. Dia semayang dah, dia kata dia tak semayang lagi. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Habuan Allah bagi kepada sesetengah manusia. Benda ni semua Allah nak suruh kita insaf. Betapa lemahnya kita ni manusia. Kita mengharapkan kepada belas kesian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia seperti kanak-kanak, lupa semua kerja apabila dah terlampau tua, melainkan orang mukmin yang soleh. Itu dia beritahu. Melainkan orang itu orang mukmin yang soleh, yang faham Quran, tiada jadi ia arzalil umur ataupun nyanyuk itu tidak jadi. Tuan, ada orang dalam hidup dia khatam Quran 2 minggu sekali. Dia khatam Quran 2 minggu sekali khatam. 2 minggu dah ada berapa? 14 hari. Maknanya lebih kurang dia baca sehari berapa juzuk? Lebih kurang sehari 2 juzuk. Mustahilkah kita nak baca 2 juzuk sehari? Mustahilkah? Tak mustahil kalau kita baca. Kalau tak baca, mustahil lah. Kalau kita jenis tak baca Quran, mustahil lah. Sebulan Ramadan, 30 hari atau 29 hari pun tak cukup. Tak ada nak khatam. Tapi ada orang yang Allah bagi dekat dia 2 minggu dia sekali khatam. Di antaranya siapa, tuan-tuan? Al-Fadil, Al-Marhum, Allah yarham, Datuk Hashim Yahya, bekas mufti wilayah Persekutuan dulu. Isteri dia cerita 2 minggu dia sekali khatam. Dan Allah bagi dekat dia, dia sakit, dia macam koma. 2 tahun ke apa dia koma. Tapi sebelum tu dia satu orang yang 2 minggu sekali khatam Quran. Every sembahyang waktu habis dia baca Quran. Tak ada apa nak buat, dia baca Quran. Kita tak ada apa nak buat, cek WhatsApp, kita cek Facebook, dia ada juga phone, guna juga, tapi dia ada masa dia, ada waktu dia saja. Dia nak tengok benda-benda tu. Ada waktu habuan dia nak bawa menghadap Allah. Tuan-tuan, itu anugerah Allah. Allah bagi pada orang yang bersungguh-sungguh nak benda tu, Allah bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata setengah ulama, tubuh manusia naik sampai 33 tahun, habis muda dan habis kuat. Dia kata ini, dia sebahagian ulama dia bahagikan manusia macam tu. Umur 33 daripada teenagers, daripada umur belasan tahun, habis sekolah katalah 17, 18 sampai 33 tu, itu tengah muda, tengah kuat. Sampai 33 itu tengah muda, tengah kuat. Ada yang tengah cerodong, ada juga. Sampai 33 tu dia tengah cerodong, ada juga. Dia kata. Dan bertambah akal, yakni matang dan tiada kurang kuat sampai umur 40 tahun. Nah, bila dia mai 33 sampai 40. 33 sampai 40 itu time sudah matang. Itu time otak sudah matang dan kuat masih ada. Cicah umur 40 matang, kematangan ada, fizikal kekuatan ada. Dia kata. Daripada 40 sampai 60 kuat kurang, akal tidak kurang. Ini sebahagian ulama kata. Bila sampai umur 40 sampai 60 kematangan masih ada. Kuat dah kurang sikit dah. Dia nak main 50, 60 tu kuat kurang dah. Tapi kematangan masih ada lagi. Daripada 60 sampai 75, dan kata qil, sebahagian ulama kata sampai 80. Dan kata qil, kata setengah ulama kata sampai 90. Daripada 60 dia nak pi sampai 80 misalnya. Akal kurang, nyanyuk sudah datang, arzalil umur sudah datang. Dia main macam tu.
Bila 60 naik ke atas, hati dia main macam-macam lah. Masa tu dia main lah. Dia main lutut. Naik tangga bunyi keriak, keriak, keriak. Dia bunyi gitu. Naik tangga dia bunyi gitu. Keriak, keriak, keriak. Mula duk cari apa bunyi. Cari-cari. Rupanya dalam lutut dia. Dalam lutut dia. Dia pergi di hospital, abang kat doktor. Dia kata ada something funny. Dia kata. Dia tunjuk kat lutut dia. Doktor kata, Haji umur berapa sekarang? Saya baru 70. Baru 70. Dia kata, ini memang 70 punya cerita. Dia kata. Saya pakai cermin-mata, tuan kan? Bila dia main umur 40 itu ni, pakai cermin-mata tak boleh baca. Buang cermin-mata boleh baca. Kata, dia jadi macam ni. Dulu kita tengok tak nampak, kita pakai cermin-mata, kita nampak. Dia main umur 40, pakai cermin-mata pula dah tak nampak. Buang, cantik pula. Itu sebab tuan-tuan tengok ada setengah orang bila dia mengajar, dia bercakap, dia pakai cermin-mata. Juga bila dia baca, dia buang cermin-mata. Sekali dia langut, dia pakai cermin. Ganggu betul Rupanya, bila saya pergi dekat pakar mata ni, dia apa siapa saya reading ada masalah. Dia kata masalah macam mana? Saya kata bila saya buka spek clear, bila pakai dia jadi kelabu. Tapi mau tengok jauh kenapa? Dia kata, you sekarang umur berapa? Masa tu lah. Saya kata 40 lebih. Ini penyakit 40 lebih lah. Oh, 40 lebih penyakit. Nah, dia kata ini biasa. So, you kena buat apa? Dia panggil bifocal. Kena buat bifocal. Kalau dulu punya cermin mata, dia ada petak kat bawah ni macam cermin mata Mao Zedong tu. Kalau ni dia tak nampak petak tu, tapi ada dalam cermin mata kita ni, dia ada di bawah ni habuan reading, atas habuan tengok jauh. Kena buat yang tu. Oh, kita kata kalau tak buat you kena buka spek lah. Bila baca you buka spek, bila tengok orang you pakai spek. Kalau payah-payah you gantung tali tu, dia kata. Dia kata ni nampak nak jadi profesor. Gantung tali. Susah nampak tuan-tuan, umur duk naik ni dia duk main dah. Tak apa buat. Bila buat dua ni bifocal, satu untuk reading, satu untuk tengok jauh, dia jadi lagu mana pula? Bila kita mula-mula pakai, longkang jauh lagi kita langkah dah. Ini semua penyakit orang tua-tua. Bila jadi lagu tu, baru kita tahu, sudah tua rupanya aku ni kan. No, longkang jauh lagi kita tengok, kita tak boleh nak arah, kita langkah jauh, jatuh longkang lah. Bila longkang tu jauh lagi. Oh, sementara nak boleh baru boleh pakai. Lah tak apa dah. Kan? Nak cerita kata, benda ni semua ni, peraturan ini siapa yang buat? Allah buat. Tujuan dia apa? Dia nak bagi tahu kita hang tua dah. Hang tu duduk perasaan mudah. Dia nak abang yang tu. So signal tu Tuhan bagi, kita pun admit. Kita pun mengaku betul, aku dah tua dah. Ini cerita dia. So, firman Allah, innallaha alimun qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat tahu, lagi amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dikehendakinya. Dan Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dikehendakinya. Wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Lepas ni dia akan main wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Lepas ni ayat yang akan datang Allah nak cerita dekat kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sengaja, Allah Subhanahu Wa Taala dia sengaja jadikan manusia ini berbeza-beza rezeki masing-masing. Allah saja buat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita ke anak pinak kita, keturunan kita ke, dia ngaji tak boleh misalnya, Allah sengaja adakan golongan ini supaya struktur masyarakat ni cantik. Sebab dia komplement. Dia komplement, saling lengkap melengkapi. Kalau semua pandai, hospital tu penuh dengan doktor pakar. Sampah kita di rumah tak ada orang angkat. Pokok-pokok lalang tinggi tak ada orang nak potong. Allah buat manusia ni bagi jadi berbagai-bagai peringkat, dia punya akal, dia punya apa, Allah buat benda ni nak bagi jadi cantik. Bukan kata orang yang potong rumput tu hina, tak. Tapi Allah jadikan dia macam tu, nak letak dia di situ. Dia mencari pahala cara dia. Dia mencari pahala cara dia. Dia kerja bahagian duk kutip sampah buang, dia cari pahala cara dia. Tapi dengan adanya dia,
dia komplitkan masyarakat ni. Ada macam-macam orang dengan macam-macam peringkat dia. Cuma Allah suruh kita ni buat apa? Hormat menghormati. Walaupun Allah bagi kat kita cerdik pandai, kita pergi jadi doktor pakar, ada orang tuan-tuan bukan doktor pakar satu bidang ya. Dia buat berbagai bidang kepakaran. Ada. Dia buat spesialis dia yang pertama, dia buat dalam bidang ortopedik. Dia pergi buat pula lagi satu spesialis. Spesialis eye specialist, spesialis mata. Dia tu saja ada dua kelayakan. Dia spesialis di dalam dua bidang. Ada manusia yang Allah bagi kat dia macam tu. Ada manusia terkeluar terus daripada bidang asal dia. Dia doktor pakar. Dia pakar apa? Dia pakar anestetik. Duk bius orang, dia pakar bius. Tiba-tiba dalam masa yang sama, pergi ambil kelas, belajar law. Sampai buat chambering, sampai jadi lawyer. Dia pakar di hospital. Dan dia juga ada lesen untuk nak praktis undang-undang. Dia buat macam tu. Dia buat satu bidang pi utara, satu bidang pi selatan. Dia tak ambil bidang yang berdekatan. Dia ambil bidang macam tu. Allah bagi dekat dia. Cerdik ni sampai tahap tu. Ada orang yang buat PhD sampai 3. PhD dia yang mula dalam bidang chemistry. Dia pergi buat pula PhD yang kedua dalam bidang sosiologi. Dia pergi buat pula PhD yang ketiga dalam Islamic Studies. Masya Allah tuan-tuan. Ada orang Allah bagi cerdik sampai macam tu. Allah bagi dekat dia macam tu, orang lain Allah bagi macam-macam lain. Macam mana kita tahu kata Allah atur benda ni? InsyaAllah ayat yang akan datang, dia kata wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Tuhan kata, dan Allah Tuhan yang melebihkan setengah kamu atas setengah yang lain dari segi rezeki. Satu kawan saya profesor, doktor PhD, lecturer di universiti. Satu hari kami tengah duduk sembang, mai satu budak muda lagi. Mai jumpa, tegur, salam apa semua bagus. Budak tupi, dia kata kat saya, tu anak murid saya dulu tu, dia kata. Oh, di mana? Dia kata di universiti, dia kata. First degree aja, dia kata. Buat first degree aja, tak ada masters, tidak ada PhD. Basic degree aja, bachelor saja. Ustaz tahu dia kerja apa lah ni? Saya kata tak tahu. Dia kerja dengan international company. Dia kerja dengan international company. Berpindah-randah dari satu negara ke satu negara. Ikutlah company tu hantar dia pergi station di mana, dia duduk situ 5 tahun. Complete 5 tahun, company tu akan hantar dia pergi duduk di mana, duduk 5 tahun. Ustaz tahu gaji dia berapa? Saya kata, you kena bagi tahu lah, jangan duk tanya saya dulu tu, takkan nak suruh saya teka. Kan? Berapa? 60,000 Ustaz duit kita. 60,000 sebulan. Saya pun tak sampai 10 hari, dia kata. Nampak tuan? Kawan ni mengaji sampai 2 orang pun. Nak dapat PhD tuan-tuan. Masuk viber kena tendang beberapa kali. Sampai nak berbayar dah dengan examiner, dengan supervisor, macam nak berbayar dah. Buat beberapa itu serobat lagu ni. Aku dah buat macam hang serobat, hang kata tak betul lagi. Masuk pergi duduk tendang keluar, masuk pergi duduk tendang keluar. Dia nak main 3 suku dah. Nak dapat PhD tu. Dapat PhD, baru nak dapat doktor di depan. Dengan dia buat research lagi. Dengan dia buat journal lagi. Dengan dia buat macam-macam lagi, tulisan akademik dan sebagainya. Nak dapat Profesor Madya, Associate Professor. Nak pulun lagi, nak dapat full Professor, Professor Doktor. Punya susah payah. Budak ni main mengaji kat dia, ijazah pertama aja. Pergi kerja dengan company apa ke, gaji 60,000. Dia kata, tengok Ustaz, kalau nak ikut beban ni, beban lah, dia kata. Tak boleh haji. Tak boleh haji. Siapa yang buat benda ni semua? Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat, dan Allah beritahu dalam Quran. Memang Allah buat macam tu. Redha dengan apa yang ada. Redha. Allah bagi dekat kita macam ni, Allah bagi kerajinan dekat kita, dengan kerajinan itu kita buat PhD. Alhamdulillah. Budak ni Allah bagi dia takat-takat first degree saja. Tapi mungkin dia PR dia bagus, dia usaha pergi cari peluang sana sini, ada opportunity dia grab ambil dan sebagainya, akhirnya Allah buka rezeki dekat dia. Allah atur benda ni. Apa yang dia dapat kita jangan dengki, apa yang ada kat kita kita syukuri. Islam nak suruh kita jadi orang macam tu. Harmoni dunia ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.